Anda baru sahaja membuat jenaka yang bijak dan berlapis. Satu pemerhatian yang tajam, dibalut dengan ironi yang sempurna. Anda menunggu, tetapi bukannya gelak ketawa. Yang anda dapat hanyalah kesunyian yang janggal. Atau lebih teruk lagi, pandangan kosong dan soalan. Apa maksud awak? Pada saat itu, anda merasakan satu jurang. Jurang antara pemikiran anda yang pantas dan pemahaman orang lain yang perlahan. Otak anda baru sahaja menyelesaikan larian maraton intelektual, manakala otak mereka belum pun bermula. Ini bukan tentang keangkuhan. Ini adalah tentang neurobiologi. Selamat datang ke dunia di mana jenaka anda adalah ujian IQ yang tidak disengajakan. Mari kita mulakan dengan yang asas. Apa itu sarkasme? Ia adalah apabila anda mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang anda maksudkan sebenarnya, selalunya untuk tujuan humor atau kritikan. Contoh, di luar hujan lebat dan anda berkata, "Wah, cuaca yang hebat untuk berkelah." Otak yang tidak bersedia akan mengambil kata-kata anda secara literal. Berkelah dalam hujan, awak gila ke? Otak anda, sebaliknya, perlu melakukan beberapa lompatan mental dalam sekelip mata. Pertama, ia menganalisis makna literal ayat tersebut. Cuaca hebat untuk berkelah. Okey, faham. Kedua, ia membandingkan ayat ini dengan konteks semasa. Tapi, di luar sedang hujan lebat. Satu pecanggah. Ketiga, ia mengakses teori minda. Keupayaan untuk memahami bahawa niat, kepercayaan dan pengetahuan orang lain mungkin berbeza daripada anda sendiri. Otak anda bertanya, adakah orang ini benar-benar fikir cuaca ini bagus? Atau adakah dia cuba menyampaikan? Dan keempat, ia membuat kesimpulan. Dia bersikap sarkastik. Semua ini berlaku dalam kurang dari 1 saat. Proses ini memerlukan sumber kognitif yang besar. Memori kerja, pemikiran abstrak dan kelajuan pemprosesan. Dan inilah kaitannya dengan IQ. IQ pada dasarnya adalah ukuran kecekapan kognitif ini. Kajian oleh ahli psikologi seperti Catherine Rankin dan Simon Shamaitsuri menunjukkan bahawa pemahaman sarkasm sangat bergantung pada korteks prefrontal. Bahagian otak yang sama ini juga bertanggungjawab untuk perancangan, membuat keputusan dan tingkah laku sosial yang kompleks. Jadi, apabila seseorang tidak memahami sarkasme anda, ia bukan kerana mereka bodoh. Mungkin sahaja beban kognitif untuk memprosesnya terlalu tinggi pada saat itu. Fikirkan seperti ini. Otak mereka sedang menjalankan sistem operasi yang lebih lama. Ia masih berfungsi, tetapi ia tidak dapat membuka fail sarcasm exa yang kompleks dengan cepat. Ini juga menjelaskan mengapa kanak-kanak sering tidak memahami sarkasme. Korteks prefrontal mereka masih dalam pembangunan. Mereka adalah pemikir yang sangat literal. Apabila anda berkata, "Bagus, tumpahkan jus di atas permaidani baru." Mereka mungkin fikir anda benar-benar memuji mereka. Tetapi ini bukan hanya tentang IQ. Konteks budaya juga memainkan peranan yang besar. Dalam sesetengah budaya, seperti di UK, sarkasme adalah bahasa kedua. Ia adalah sebahagian daripada fabrik sosial. Dalam budaya lain yang lebih mementingkan komunikasi secara langsung, sarkasme boleh dianggap sebagai tidak sopan, pasif agresif atau sekadar mengelirukan. Jadi, jika jenaka anda gagal semasa di luar negara, ia bukan salah anda atau mereka. Ia adalah pertembungan perisian budaya. Okey, teori sudah cukup. Anda telah didiagnosis anda seorang pemikir yang kompleks. Apa yang perlu dibuat dengannya? Anda tidak boleh merendahkan IQ anda dan anda juga tidak patut melakukannya. Humor anda adalah sebahagian daripada diri anda. Tetapi, anda boleh menjadi komunikator yang lebih berkesan. Berikut adalah algoritma untuk bertahan dalam dunia pemikiran literal. Langkah 1, kalibrasi audiens anda. Ini adalah yang paling penting. Siapakah yang anda ajak bercakap? Adakah mereka rakan karib yang memahami setiap nuansa anda? Teruskan. Lepaskan sarkasme anda sepenuhnya. Adakah ia mesyuarat kerja dengan rakan sekerja dari jabatan yang berbeza?
Mungkin simpan jenaka tentang krisis eksistensial yang disebabkan oleh mesin kopi untuk kemudian. Mulakan dengan jenaka yang lebih mudah dan perhatikan reaksinya. Ia seperti menguji suhu air sebelum menyelam. Langkah 2. Gunakan isyarat bukan lisan. Sarkasme anda memerlukan sari kata untuk mereka yang kurang arif. Senyuman sinis, kenyitan mata atau perubahan nada suara yang jelas boleh menjadi petunjuk besar. Ia memberitahu otak pendengar. Amaran, makna literal tidak terpakai di sini. Tanpa isyarat ini, jenaka anda hanyalah kata-kata. Dengan isyarat ini, ia menjadi satu persembahan. Langkah 3. Bersedia untuk kegagalan dan jangan tersinggung. Kadang-kadang, jenaka anda tidak akan difahami. Dan itu tidak mengapa. Jangan salahkan audiens. Mungkin jenaka itu tidak sebagus yang anda fikirkan. Mungkin penyampaian anda kurang baik. Atau mungkin mereka sedang mengalami hari yang buruk dan tidak mempunyai tenaga mental. Menganggap orang lain bodoh adalah jalan keluar yang mudah. Memahami bahawa komunikasi itu rumit memerlukan kecerdasan emosi. Langkah 4. Jelaskan kadang-kadang. Ini bergantung pada situasi. Jika irakan yang anda sayangi menjelaskan jenaka, boleh menjadi momen mengeratkan hubungan. Tak, maksud saya sebenarnya ialah jika ia bos anda atau orang yang tidak dikenali, kadang-kadang lebih baik biarkan sahaja. Menjelaskan jenaka boleh membunuh kelucuannya dan menjadikannya lebih janggal. Belajarlah untuk membaca situasi dan memutuskan sama ada penjelasan akan membantu atau menyakitkan. Kesimpulannya, humor anda yang kompleks bukanlah satu sumpahan. Ia adalah tanda otak yang berfungsi dengan baik, yang dapat melihat hubungan yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia bukan tentang menjadi lebih baik daripada orang lain. Ia tentang menyedari bahawa otak semua orang berwayar secara berbeza. Terdapat kepelbagaian kognitif. Matlamatnya bukan untuk membuktikan betapa bijaknya anda, tetapi untuk berhubung dengan orang lain. Dan kadang-kadang, hubungan itu memerlukan anda memilih alat yang lebih mudah dari kotak peralatan mental anda. Jadi lain kali jenaka anda gagal, jangan marah, tarik nafas, senyum dan mungkin cuba jenaka knock-knock pula. Kadang-kadang yang paling mudah adalah yang terbaik. Lagipun, jenaka yang terbaik adalah jenaka yang diketawakan bersama.